Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Mac 2021 bersama dengan saya Nosha Muhammad Amin. Ahli UMNO perlu kekal tenang dan jangan terlalu bimbang. Itu pesanan Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi berhubung suasana dalaman UMNO ketika ini yang dilihat bergelora. Menurutnya, ada segelintir ahli UMNO menyuarakan rasa khawatir kepadanya yang mungkin tidak sedar akan rancangan pihak broker dalam parti itu. Dalam satu tulisannya, Ahmad Zahid berkata beliau sedar kewujudan dan rancangan broker berkenaan, malah segala muslihat mereka berada dalam pemantauannya. Tambahnya, walaupun jumlah mereka tidak ramai, namun apa yang mereka lakukan ke atas UMNO sangat tidak boleh diterima. Zahid dipercayai merujuk kepada beberapa pemimpin UMNO dalam kluster menteri yang menentang usaha menamatkan kerjasama dengan Parti Bersatu. Dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Berita seterusnya. Isu kartel PDRM masih menjadi isu hangat dalam negara. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur mendedahkan pihaknya telah mengenal pasti pegawai polis yang terlibat dengan kartel yang ingin menguasai pasukan itu. It's under control. Ya, saya akan ambil tindakan begitu. Dan saya kenal pun siapa mereka lah. Ya, apa yang mereka lakukan, dan saya akan berbincang dengan Timbalan Ketua Polis Negara dengan pergi. Ya. Abdul Hamid berkata demikian ketika ditanya sama ada akan mendedahkan nama pegawai yang terlibat dalam kartel yang ingin menjatuhkannya. Beliau turut mengulangi pandangannya bahawa isu berkenaan tidak memerlukan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja. I've already explained that the reason why I spilled out, I share this with the public, is because I want the public to know that I know what they know, yeah, and I want also my men to realize that it is something very bad, So I want them to know that I know what's going on down there. So kalau ada yang mempunyai cita-cita untuk berbuat demikian, lain-lain grup, hentikan. Sementara itu, Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA menggesa PDRM mendedahkan nama pihak yang terlibat dalam kartel dan aktiviti rasuah di dalam agensi itu. Justru, Parti MUDA menuntut supaya pihak PDRM pertama mendedahkan nama individu-individu yang terlibat dalam kartel dan rasuah melibatkan PDRM, termasuk bekas Ketua Polis Negara, ahli-ahli politik dan ahli-ahli perniagaan. Siasatan yang dijalankan dan hasilnya mestilah dijadikan sebagai laporan awam yang dapat diperolehi dan dilihat oleh masyarakat Malaysia umumnya. Dan yang terakhir, keputusan kami adalah sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan untuk menyiasat laporan ini dengan telus dan adil, dan tindakan dikenakan terhadap pihak yang bertanggungjawab dalam isu kartel dan rasuah. MUDA menyifatkan pendedahan itu membimbangkan, memandangkan ia menunjukkan gejala rasuah membarah dalam PDRM sehingga turut melibatkan bekas Ketua Polis Negara. MUDA turut menghantar memorandum berkaitan isu berkenaan di Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman tengah hari tadi. Ahli Parlimen DAP hari ini mendesak kerajaan segera menghentikan keseluruhan projek lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang. Ini susulan insiden satu daripada komponen kren gantry terjatuh di tapak pembinaan lebuh raya itu semalam. Not only the whole length of the highway should be closed for further investigation, but in further investigation must be done by an independent panel. No bias, and I want the federal government, the Works Ministry to learn from the good example of Penang State Government. Menteri Kerja Raya Fadilah Yusof dilaporkan berkata, siasatan awal mendapati kontraktor projek SUK telah mematuhi SOP yang ditetapkan. Dalam kejadian semalam, 3 pekerja warga asing maut apabila satu daripada komponen kren gantry terjatuh serta menghempap sebuah kenderaan di kawasan pembinaan tersebut. Satu lagi kes dakwaan adun mencabul wanita, kali ini melibatkan adun permatang pasir Faiz Fazil.
Beliau bagaimanapun menafikan tuduhan itu dan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang bagi membersihkan namanya. Dalam satu kenyataannya hari ini, beliau mengesahkan telah dipanggil untuk siasatan polis pada 18 Mac lalu berkaitan laporan polis ke atasnya. Kata Faiz juga buat masa ini dia akan meneruskan tugasnya sebagai adun seperti biasa. Malaysia kini hari ini melaporkan seorang adun dari utara Semenanjung disiasat polis atas tuduhan mencabul seorang wanita 2 minggu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Khalid Osman, wanita berusia 31 tahun itu membuat laporan polis pada 16 Mac. Laporan wanita itu turut menyatakan suspek mengingatkannya agar tidak memberitahu sesiapa mengenai kejadian berkenaan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah melarang penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible terjemahan bahasa Melayu. Ini juga termasuk pencetakan apa-apa buku dan tulisan agama Kristian. Baginda bertitah ia bagi memelihara kalimah suci itu yang mana ia merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. 10 Mac lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan penganut Kristian berhak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan keagamaan dan pendidikan. Dalam pada itu, Sultan Sharafuddin menegaskan ia juga selaras dengan keputusan Mahkamah Persekutuan di dalam kes titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur melawan Menteri Dalam Negeri pada 2014. Fatwa Negeri Selangor pada 2010 juga menyatakan kalimah Allah tidak boleh digunakan atau disamakan dengan Tuhan bagi agama-agama bukan Islam yang lain. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.